Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, sistem kebajikan negara SKN akan diwujudkan dalam usaha memudahkan masyarakat di negara ini yang terkesan oleh wabak COVID-19. Dalam pada itu, allowance khas sebanyak RM400 sebulan dikurniakan bagi menghargai jasa dan bakti para petugas barisan hadapan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia menggariskan demikian dalam titah perutusan khas berkenaan jangkitan wabak COVID-19 yang disiarkan ke seluruh negara sebentar tadi. Titah baginda negara dapat menghadapi wabak COVID-19 dengan sabar dan bersepadu. Sehingga kini, negara masih saja terus menangani wabak COVID-19 sejak ianya disahkan wujud dan positif pada 9 hari bulan Mac yang lalu. Namun, alhamdulillah, kita dapat menghadapinya dengan penuh sabar dan bersepadu. Walau begitu, dengan amat duka cita, seorang pesakit telah berpulang ke rahmatullah. Semoga rohnya ditempatkan bersama-sama dengan orang-orang yang beriman. Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia menggariskan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan baginda dalam menangani wabak COVID-19 yang antaranya beberapa pakej stimulus ekonomi. Untuk keperluan, kita telah pun membina makmal virologi kebangsaan. Makmal ini banyak membantu, khasnya bagi Kementerian Kesihatan mempertingkatkan lagi keupayaan, penganalisaan dan mampu untuk mengeluarkan lebih cepat keputusan ujian. Kerajaan Beta juga telah membuat pelaburan dalam penggunaan artificial intelligence supaya orang ramai dapat membantu Kementerian Kesihatan bagi melaksanakan penjagaan kesihatan secara sistematik. Dalam situasi sekarang, Beta turut memahami bahawa banyak peniaga, termasuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana, PMKS, atau mereka yang berniaga sendiri, telah turut terkesan oleh COVID-19. Kerana itu, Kerajaan Beta melalui Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan dengan kerjasama institusi-institusi yang berkaitan, termasuk Authority Monetary Brunei Darussalam, AMBD, telah memperkenalkan beberapa pakej stimulus ekonomi untuk membantu mereka ini supaya dapat meneruskan perniagaan masing-masing. Menurut ke bawah Duli Yang Maha Mulia, sistem kebajikan negara yang akan dibangunkan bakal memudahkan masyarakat yang memerlukan membuat permohonan bantuan kepada kerajaan. Bagi tujuan kebajikan juga, Beta telah pun menitahkan kementerian-kementerian yang berkenaan untuk bekerjasama dalam membangun sistem kebajikan negara SKN yang akan dilancarkan dalam bulan Julai, insya-Allah. Beta sedia memahami, baik sebelum maupun sesudah tularnya wabak COVID-19, terdapat ramai di kalangan masyarakat yang masih memerlukan bantuan dari pihak kerajaan. Maka insya-Allah sistem ini nanti akan memudahkan pemohon-pemohon untuk membuat permohonan kepada kerajaan. Titah baginda, sebagai sebuah komuniti, orang-orang Brunei telah menunjukkan sikap pemedulian yang terpuji dengan menghulurkan sumbangan-sumbangan berupa apa saja untuk membantu Kementerian Kesihatan menangani wabak COVID-19. Ini termasuk COVID-19 Relief Fund. Dalam hubungan ini,
bagi kemudahan orang ramai menyalurkan sumbangan-sumbangan mereka, maka Beta telah memperkenankan bagi diwujudkan satu dana yang diberi nama COVID-19 Relief Fund. Sumbangan-sumbangan akan digunakan untuk keperluan perubatan menangani wabak. Beta dengan tulus ikhlas merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih di atas sumbangan tenaga dan buah fikiran yang dihulurkan oleh semua pihak, termasuk orang-orang persendirian dalam membantu kerajaan Beta menghadapi detik-detik yang mencabar ini, terutama kepada para barisan hadapan, termasuk sukarelawan, volunteers yang telah bekerja siang dan malam untuk membantu merawat para pesakit COVID-19 dan mereka yang menjalani karantin. Sumbangan mereka ini amat Beta hargai. Dalam titah ke bawah Dulia Maha Mulia turut memahami bebanan berat dari segi emosi dan risiko para petugas barisan hadapan. Bagi menghargai jasa dan bakti mereka, baginda melihat para petugas barisan hadapan sangatlah wajar untuk disangkuti dengan allowance khas sebanyak RM400 sebulan bermula bulan Mac 2020 dan akan dilanjutkan sehingga berakhirnya wabak COVID-19 di negara ini. Kalau orang lain merasa bosan duduk di rumah, tetapi mereka sering-sering melihat jam, bilakah boleh balik ke rumah? Di rumah ada anak-anak sedang menunggu dan rindu. Itu baru dari segi emosi, belum lagi risiko selaku petugas barisan hadapan. Mereka ini cuma dibekalkan dengan Personal Protective Equipment, PPE, dan prosedur arahan standard SOP sebagai perisai, di mana selainnya hanya doa saja yang mampu dirapatkan. Bagi menghargai jasa dan bakti mereka ini, Beta melihat mereka sangatlah wajar untuk disangkuti dengan allowance khas sebanyak RM400 sebulan, khusus kepada para doktor, jururawat, paramedik, pemandu ambulan, sukarelawan, pembersih, penjaga keselamatan, dan kesemua mereka yang bertugas dengan Kementerian Kesihatan, khususnya di Hospital Raja Isteri Pinggiran Anak Saleha, Pusat Pengasingan Kebangsaan Tutong, dan di pusat-pusat karantin yang dikhaskan oleh kerajaan Beta. Pemberian allowance khas ini akan berjalan bermula bulan Mac 2020 dan akan dilanjutkan sehingga berakhirnya wabak COVID-19 di negara ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada agensi-agensi kerajaan dan syarikat-syarikat swasta dalam membantu kerajaan menangani cabaran pada masa ini. Setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada pasukan polis di Raja Brunei, Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Pusat Bencana Kebangsaan, kru dan juruterbang Royal Brunei, pihak pengurusan dan kaki tangan dari syarikat-syarikat Brunei Shell Joint Venture, PSJV, syarikat-syarikat yang berkaitan dengan kerajaan, GLCs, syarikat-syarikat pelaburan langsung asing atau Foreign Direct Investments, FDI, syarikat-syarikat telekomunikasi, syarikat-syarikat swasta, dan agensi kerajaan yang lain mengikut bidang dan kepekaran masing-masing dalam sama-sama membantu kerajaan Beta menangani cabaran pada masa ini. Jasa yang mereka curahkan kepada keluarga pesakit dan kepada negara khususnya
tidaklah dapat digambarkan. Beta berdoa, semoga Allah memberkati mereka dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Golongan yang terjejas pendapatan akibat COVID-19 dari kalangan penamu, penjual di pasar, pemandu teksi dan pemandu motor sangkut akan turut dibantu. Sebagai tanda ihsan dan belas kasihan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, menyarankan para pemilik premis sewa menimbangkan untuk turut meringankan bebanan penyewa-penyewa yang terjejas perniagaan mereka dengan membebaskan atau mengurangkan kadar sewa untuk beberapa waktu sehingga wabak berakhir. Sementara itu, akan turut dibantu ialah golongan yang terjejas pendapatan akibat COVID-19 dari kalangan penamu, penjual di pasar, pemandu teksi dan pemandu motor tambang. Bantuan ini akan diuruskan oleh Majlis Ugama Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Sebagai tanda ihsan atau belas kasihan dalam keadaan sekarang, elok juga rasanya kalau para pemilik premis sewa seperti kedai-kedai dan seumpamanya menimbangkan untuk turut meringankan bebanan penyewa-penyewa yang terjejas perniagaan mereka dengan membebaskan atau mengurangkan kadar sewa untuk beberapa waktu sehingga wabak ini berakhir. Kalau ini dapat dibuat, maka tidak syak lagi. Ia adalah satu sedekah yang imbalannya adalah pahala. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menggesa agar semua orang bertanggungjawab mematuhi arahan dan undang-undang semasa wabak COVID-19 ini. Beta di sini ingin menekankan supaya semua orang janganlah lari dari tanggungjawab, termasuk tanggungjawab mematuhi arahan dan undang-undang. Baru-baru ini ada berlaku kejadian sekumpulan orang mengadakan pesta hiburan bertempat di sebuah hotel yang menjadi lokasi pengasingan diri. Mengapa ini boleh berlaku? Bagaimana orang-orang ini melihat COVID-19 dalam masa kita banyak berdoa, tetapi mereka melanggar arahan dengan berkumpul dan berpesta. Beta berharap pihak berwajib akan menangani kes ini dengan setegas-tegasnya. Kita jadikan ia pengajaran untuk semua. Memandangkan kepada fadilatnya yang sangat banyak untuk keselamatan dunia dan akhirat, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menganjurkan umat Islam di negara ini agar sama-sama melazimkan diri membaca surah Yasin dan berdoa agar COVID-19 berundur dari negara Brunei Darussalam. Melalui kesempatan ini, beta ingin menganjurkan supaya kita sama-sama melazimkan diri membaca surah Yasin selain surah-surah yang lain dalam Al-Quran. Kerana Yasin fadilatnya sangat banyak untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Dengan berkat Yasin juga, COVID-19 akan berundur meninggalkan kita dan negara. Untuk akhirnya, beta mengajak supaya kita sama-sama berdoa, Ya Allah, hanya Engkau jua tempat kami berlindung, maka lindungilah kami dari bahaya COVID-19, dari serangan dan jangkitannya. Jika wabak ini bersebab dari dosa-dosa manusia, maka Engkau ampunkanlah, sesungguhnya hanya Engkau jua yang maha berhak untuk memberikan pengampunan. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih 60 unit katil elektrik dan lebih 40 unit intensive ventilator baharu akan diagih-agihkan ke hospital-hospital serta pusat-pusat pengasingan di negara ini. Bahan beritanya menyusul sebentar nanti. Teruskan mengikuti berita perdana.
Projek pembinaan bangunan Pusat Pengasingan Kebangsaan baharu di daerah Tutong adalah sebagai respon pihak Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, khususnya keperluan Kementerian Kesihatan dalam menampung rawatan dan pemantauan pesakit-pesakit yang dijangkiti COVID-19 di negara ini. Projek pembinaan bangunan baharu ini bermula pada 27 Mac lalu dan dijangka siap 23 April ini. Kementerian Pembangunan telah melantik syarikat LSL Sendirian Berhad untuk membina bangunan ini di atas tapak berukuran lebih 6,000 meter persegi berdekatan dengan pusat pengasingan kebangsaan yang ada sekarang, yang mana kos pembinaan secara keseluruhan adalah sebanyak RM11,317,514. Bangunan baharu ini akan mengandungi 7 blok utama, yang mana 5 blok adalah bagi rawatan pesakit-pesakit yang memenuhi ciri-ciri keperluan yang lazimnya untuk setting klinikal, dan 2 blok adalah bagi pentadbiran dan kejuruteraan. Bangunan ini dilengkapi dengan peralatan-peralatan perubatan baharu dan mempunyai beberapa fasiliti dan kemudahan termasuk 160 katil di dalam wad-wad pengasingan dan 6 katil bagi rawatan intensif, farmasi, bilik-bilik rawatan, bilik bengkel peralatan, bilik mesyuarat, bilik genset, bilik kaunseling, bilik persiapan makanan, tandas dan bilik mandi, bilik gowning dan degowning, bilik anti, bilik solusi, bilik sisa biohazard dan household, bilik stor bagi pembersihan peralatan, kawasan menunggu dan surau. Pembinaan bangunan ini juga sebagai sebahagian daripada usaha Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di samping pembinaan bangunan tambahan makmal rujukan virologi kebangsaan di Kampung Sembileng yang siap pada penghujung bulan lalu. Dalam pembinaan kedua-dua bangunan tersebut, ciri-ciri keselamatan juga dipertingkatkan demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan pegawai dan kaki tangan yang bertugas di makmal berkenaan. Dalam usaha Kementerian Kesihatan memberikan rawatan kepada pesakit COVID-19 di negara ini, kementerian tersebut menyedia 69 unit katil elektrik hospital dan 41 unit intensive ventilators yang baharu. Kemudahan-kemudahan tersebut akan diagihkan ke hospital-hospital serta pusat-pusat pengasingan. Intensive ventilator adalah mesin yang digunakan untuk membantu pernafasan pesakit yang berfungsi membantu dalam memberikan oksigen ke paru-paru pesakit, mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh badan, membantu pesakit bernafas dengan mudah dan alat pernafasan pesakit bagi yang tidak berkemampuan untuk bernafas dengan sendiri. Ventilator biasa digunakan untuk pesakit yang mempunyai penyakit paru-paru yang serius atau keadaan yang menyebabkan pesakit sukar untuk bernafas. Ia juga digunakan untuk sementara atau sehingga pesakit pulih dan dapat bernafas dengan sendiri. Sementara itu, katil elektrik hospital adalah katil yang direka khas untuk pesakit hospital yang memerlukan rawatan. Katil-katil ini mempunyai ciri-ciri khas dalam memudahkan pegawai atau kaki tangan perubatan dalam memberikan rawatan dan juga mempunyai ciri khas bagi keselesaan dan kesejahteraan pesakit. Di tengah kebimbangan penularan pandemik wabak coronavirus COVID-19 yang kian meningkat, para pemimpin ASEAN akan mengadakan persidangan khas bagi membincangkan pandemik tersebut melalui persidangan video buat julung-julung kalinya. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah,
Ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan menyertai ketua-ketua kerajaan dan negara ASEAN yang lain bagi sidang kemuncak khas ASEAN mengenai COVID-19 yang akan berlangsung pada 14 April 2020. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 disahkan hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes kekal 136 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengongsikan situasi terkini jangkitan COVID-19 semasa sidang media bersama Yang berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Agama petang tadi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Isnin 19 Syakban 1441 Hijrah bersamaan dengan 13 hari bulan April 2020 Masehi, alhamdulillah dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID di negara ini kekal seramai 136 orang. Sementara itu, sebanyak 1 kes yang dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan telah sembuh dan dibenarkan untuk pulang ke rumah. Ini membawa jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 107 orang. Sebagaimana yang diumumkan semalam, Kementerian Kesihatan sedang melaksanakan dasar mengadakan pemeriksaan susulan bagi mereka yang telah disahkan sembuh, di mana mereka juga dikehendaki untuk menjalani pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing selepas dibenarkan pulang dari Pusat Pengasingan Kebangsaan. Mengikut pemantauan yang dijalankan, seramai 7 orang lagi bekas pesakit telah didapati positif semula bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan seramai 8 orang setakat ini. Kesemua mereka ini telah dimasukkan ke Pusat Pengasingan Kebangsaan untuk penyiasatan lanjut. Selain itu, kontak keluarga terdekat mereka juga dikehendaki untuk menjalani ujian makmal dan dikuarantin semula selama 14 hari. Tindakan ini diambil sebagai langkah berjaga-jaga sementara penyiasatan lanjut dilakukan dan lebih banyak maklumat mengenai jangkitan COVID-19 ini diperolehi. Sebagaimana yang kita sudah sedia maklum juga, virus SARS-CoV-2 ini adalah sejenis virus baru yang hanya mula dikenal pasti pada awal Januari tahun ini, di mana masih banyak perkara yang belum diketahui mengenai jangkitan tersebut. Kementerian Kesihatan sedang bekerjasama dengan beberapa negara di rantau ini untuk memahami profil dan ciri-ciri jangkitan tersebut dengan lebih mendalam, termasuk kaedah jangkitan, berapa lama virus boleh bertahan di dalam tubuh badan manusia, dan sama ada seseorang telah sembuh boleh dijangkiti semula ataupun menjangkiti orang lain sekiranya virus tersebut masih dapat dikesan. Senario di mana pesakit yang telah sembuh didapati positif semula juga telah dilaporkan berlaku di beberapa buah negara seperti di Republik Rakyat China, Republik Korea, Thailand dan Malaysia. 8 pesakit yang dimasukkan semula ke Pusat Pengasingan Kebangsaan ini tidak termasuk di dalam jumlah kes yang masih aktif di Pusat Pengasihan Kebangsaan, di mana pada ketika ini terdapat 28 kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasingan tersebut. Daripada jumlah tersebut, 2 orang masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO di samping bantuan mesin pernafasan, manakala selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga seramai 112 orang sedang menjalani kuarantin mengikut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah sebanyak 2,369 orang. Sementara itu juga setakat ini seramai 1,451 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatory di pusat-pusat pemantauan yang telah disediakan oleh kerajaan
setelah pulang ke negara ini selepas melakukan perjalanan antarabangsa. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 283 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 10,167 ujian. Semasa sidang media tersebut, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama memaklumkan bahawa penutupan sementara masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara akan dilanjutkan lagi selama seminggu mulai esok. Perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal Ehwal Agama dengan ini memaklumkan bahawa penutupan sementara masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara yang akan berakhir pada waktu Isya malam ini, Isnin 20 hari bulan Sya'ban 1441 Hijrah bersamaan 13 April tahun 2020 Masihi, adalah dilanjutkan lagi selama seminggu mulai esok waktu subuh Selasa 20 hari bulan Sya'ban tahun 1441 Hijrah bersamaan 14 April tahun 2020 Masihi hingga waktu Isya hari Isnin 27 Sya'ban 1441 Hijrah bersamaan dengan 20 April tahun 2020 Masihi. Ketetapan perlanjutan ini diambil dalam mesyuarat Majlis Ugama Islam pada hari Sabtu 17 Sya'ban 1441 Hijrah bersamaan dengan 11 April 2020 Masihi berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan bahawa walaupun keadaan wabak COVID-19 di negara kita adalah terkawal, namun masih terdapat kekhawatiran tentang penularannya yang memudaratkan. Maka penutupan sementara masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara adalah bagi menghindari mudarat yang boleh mendatangkan bahaya kepada jemaah khasnya dan orang ramai amnya, yang mana ini adalah bersesuaian dengan fatwa Mufti Kerajaan bilangan 2 tahun 2020. Penilaian selanjutnya akan dibuat sebelum tempoh penutupan sementara ini berakhir. Oleh itu, sama-samalah kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan lagi rahmat kasih sayangnya kepada kita sekalian untuk segera keluar daripada bahaya penularan wabak COVID-19 yang memudaratkan itu, dan dengan itu kita akan kembali ke masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat berjemaah dan mentakmirkannya. Sambil itu, kita juga hendaklah meneruskan usaha bersama membendung penularan wabak yang turut melanda negara kita dengan menjaga kesihatan diri dan keluarga, dan ditegaskan lagi terutamanya dengan mematuhi dan menuruti arahan dan nasihat-nasihat semua pihak berkenaan, khasnya pihak Kementerian Kesihatan. Dengan itu, kita sebenarnya adalah berpeluang mendapat atau meraih pahala melalui sikap dan tindakan wajar yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan sekali-kali melakukan apa yang disifatkannya sebagai perbuatan yang mencampakkan diri ke dalam kebinasaan dengan sebab atau cara melakukan sesuatu yang membahayakan, ataupun sebaliknya tidak mematuhi arahan, suruhan dan perintah yang dituntut supaya dilakukan. Dalam hal ini, firman Allah sebahagian daripada ayat 195 surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, yang mafhumnya, janganlah kamu sengaja menjerumuskan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan. Dalam kenyataan media yang sama, Menteri Hal Ehwal Agama mengalu-alukan beberapa trend baharu berupa inisiatif berkebajikan yang dilaksanakan oleh beberapa pihak dari kalangan jemaah takmir masjid
iaitu aktiviti bermanfaat dan mendatangkan pahala dalam suasana penutupan masjid. Baru-baru ini, ahli-ahli jawatankuasa takmir masjid dan jemaah Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah Kampung Sungai Akar telah mengadakan sesi tasmik dan bertadarus Al-Quran secara dalam talian atau online. Inisiatif ini amat baik untuk orang ramai ikut sama melakukannya dalam suasana mengisi masa terluang di rumah masing-masing sambil mendatangkan ataupun mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kementerian Halil Agama juga sukacita mengalung-alungkan inisiatif kalangan ilmuwan agama seperti ahli-ahli Rabitah Antarabangsa, alumni Azhar Brunei Darussalam yang menyiarkan ceramah agama ringkas melalui media sosial khususnya yang berkenaan dengan COVID-19 ini. Kementerian Halil Agama juga sukacita mengalung-alungkan inisiatif adanya kelas-kelas Al-Quran secara online yang diungkayahkan oleh seperti Nadi Quranic Learning Center dan Al-Hufaz Management yang menawarkan kelas Al-Quran secara online. Dan juga kelas Iqra' Tarannum Al-Quran oleh kumpulan An-Nagham yang terdiri daripada beberapa qari-qari dan guru-guru agama bagi meneruskan kegiatan pembelajaran Al-Quran di kalangan orang ramai agar tidak terhenti dalam suasana sekarang ini. Kumpulan An-Nagham ini juga mengambil inisiatif mengadakan bacaan surah Yasin dan doa tolak bala secara live setiap hari Isnin hingga Khamis jam 8.30 malam di kalangan mereka dan mengajak orang ramai untuk ikut sama. Kementerian Halil Agama dalam masa yang sama mengalung-alungkan dan seterusnya mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada 36 buah syarikat di bawah penyelarasan Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Halil Agama dan Kementerian Pembangunan yang mana syarikat-syarikat itu telah tampil dengan kerja sukarelawan membersihkan kawasan sebahagian besar masjid-masjid di seluruh negara, di kawasan luar masjid, termasuklah juga tempat-tempat berwuduk dan bilik-bilik air. Sumbangan yang amat bermakna ini amatlah kita alu-alukan dan kita hargai. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengiranya sebagai amal kebajikan dunia dan akhirat. Seperti itu juga, Kementerian Halil Agama sukacita merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada beberapa individu, persatuan-persatuan dan syarikat-syarikat yang memberikan sumbangan berupa peralatan seperti termometer dan alat-alat pembersihan sebagai persiapan masjid-masjid apabila ia dibuka nanti dan akan digunakan, iaitu sebagaimana yang diusahakan oleh Jabatan Hawal Masjid Kementerian Halil Agama. Di samping usaha penjagaan kesihatan, salah satu ikhtiar yang kita boleh sama-sama lakukan ialah mengamalkan zikir dan memanjatkan doa kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar negara Brunei Darussalam terhindar daripada COVID-19. Memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Pelbagai sumbangan terus dihulurkan oleh pelbagai pihak di negara ini sebagai tanggungjawab sosial korporat dan sumbangan ikhlas dalam membantu pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, khususnya Kementerian Kesihatan, dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Majlis berlangsung pagi tadi di Kementerian Kesihatan.
Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menerima sumbangan 22,000 unit face shields dari peradian yang disampaikan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Peradian terdiri daripada Farah Health and Nursing Care Sdn Bhd, Big Begawan Project, Kunyit 7 Lodge _BN, Simona Dinin, Green Brunei dan Cerita Fabriku. Turut hadir Yang Berhormat Dayang Nik Hafimi binti Abdul Hadi dan Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Ashari, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara itu, RM10,000 disumbangkan oleh Society of Anesthesiologists of Brunei Darussalam yang disampaikan oleh Dr. Zuladi bin Haji Abdul Latif, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan selaku Presiden Society tersebut. Waznah Enterprise pula menyumbang sebanyak RM15,000 disampaikan oleh Muhammad Salim bin Abdul Hamid. Hufainais Company Sdn Bhd pula menyumbang RM5,000 yang diserahkan oleh Liakath Ali bin Abdul Hamid, manakala 24,000 unit surgical mask disumbangkan oleh Lions Club yang disampaikan oleh Social Core Preston Club berkenaan. Sementara itu, petang tadi lebih RM10,000 disumbangkan oleh syarikat-syarikat swasta di negara ini sebagai tanggungjawab sosial korporat syarikat-syarikat berkenaan dalam usaha membantu Kementerian Kesihatan menangani dan membendung wabak COVID-19 di negara ini. Syarikat NBT Sdn Bhd menyumbang RM10,000, Tan Ching Yin Sdn Bhd pula menyumbang RM30,000 surgical mask, Grand Motors Sdn Bhd menyumbang RM10,000 dan Premier Motors Sdn Bhd menyumbang RM5,000. Kesemua sumbangan tersebut diterima oleh Awang Haji Abdul Manap bin Osman, Setiausaha Tetap di Kementerian Kesihatan. 5 unit washer and dryer dan 10 unit infrared forehead thermometer pula disumbangkan oleh SC Tubular Solutions Sdn Bhd dan diterima oleh Dayang Sufinah binti Haji Serudin, Pemangku Pengarah Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Kesihatan. Manakala Dynamic Technology Sdn Bhd menyumbangkan 7 unit air purifier, 100 keping face shield mask, 10 botol pembersih tangan, 30 sabun antibakteria serta 13 kotak sarung tangan, dan Sri Azlina Sdn Bhd menyumbang RM10,000. Sumbangan-sumbangan tersebut diterima oleh Dayang Hajah Siti Ajar binti Haji Yusof, Pemangku Pengarah Dasar dan Perancangan Kementerian Kesihatan. Sejumlah RM43,200 disumbangkan kepada COVID-19 Relief Fund pagi tadi. Sumbangan daripada Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB itu merupakan sebahagian daripada komitmen dan tanggungjawab sosial Kementerian Pertahanan dan ABDB untuk membantu Kementerian Kesihatan dalam menangani penularan jangkitan wabak COVID-19 yang melanda negara ini. Majlis berlangsung di Kementerian Kesihatan. Sumbangan berjumlah RM40,000 daripada warga ABDB diserahkan oleh Major Jeneral Pengiran Datuk Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Sementara sumbangan berjumlah RM3,200 daripada pegawai dan kaki tangan Kementerian Pertahanan disampaikan oleh Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Syahril Anwar bin Haji Ma'awiyah, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan. Sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Syarikat-syarikat swasta dan orang ramai kini boleh menghulurkan sumbangan bagi membantu menangani penularan COVID-19 di negara ini. Sumbangan boleh dibuat melalui online ke akaun COVID-19 Relief Fund.
38 pain darah berjaya dikumpulkan melalui kempen derma darah dari para pegawai dan kaki tangan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya serta para sukarelawan belia. Hadir yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Antara yang menderma darah Pangeran Muhammad Amir Rizal bin Pangeran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sepanjang kempen ini, semua langkah penjagaan kesihatan dilaksanakan termasuk pemeriksaan suhu badan, pemakaian penutup mulut dan hidung, penggunaan hand sanitizer serta pengamalan penjarakan sosial. Para sukarelawan yang ditugaskan untuk melaksanakan langkah-langkah penjagaan kesihatan tersebut dibahagi-bahagikan di beberapa kawasan yang dikenal pasti memerlukan bantuan pemeriksaan. Ada sukarelawan belia ditempatkan di bahagian hospital kerajaan di 4 daerah untuk membantu bahagian health center, temperature check control, and then ushering tempat-tempat kepada orang awam. And then ada yang ditempatkan bahagian SPOC untuk membantu bahagian donation drive yang ada di sana. Di arah bahagian HPC membuat laundry service as well. And then di RIPAS ada membuat visor. Few volunteers yang kena deployed by shift membuat kerja-kerja untuk menjaga orang-orang yang kena isolate di hotel-hotel dan tempat-tempat yang kena kenal pastilah. Sukarelawan belia pada ketika ini yang mendaftar dalam online registration kami seramai 800 lebih orang sudah, bermula daripada 18 April hari itu, and then sampai masa ini masih ongoing lah, tapi yang bagian aktif seramai dalam 200 lebih orang baru. Sebagai salah satu langkah pencegahan penularan penyakit berjangkit sekaligus memastikan kebersihan persekitaran, Jabatan Daerah Belait bersama Majlis Perundingan Mukim Liang pagi tadi mengadakan kempen kebersihan di gerai wawasan Mukim Liang. Kempen diketuai oleh Yang Berhormat Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Mumin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga penghulu Mukim Liang. Kempen kebersihan ini bertujuan bagi memastikan gerai tersebut berkeadaan bersih dan selamat digunakan oleh para penjaja dan pengunjung. Antara yang menyertai Awang Muhammad Yasin bin Haji Ahmad, penolong pegawai daerah Belait. Jabatan Pengangkutan Darat JPD Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi telah memperkenalkan tata cara baharu bagi permohonan-permohonan lesen memandu dan lesen kenderaan iaitu melalui talian Darussalam 123 dan di mana permohonan-permohonan yang telah sedia akan diambil melalui kaedah drop, pay and collect di cawangan-cawangan JPD di keempat-empat daerah. Tata cara baharu tersebut dilaksanakan bermula hari ini. Permohonan membaharui lesen memandu dan lesen kenderaan boleh dibuat dengan menghubungi 123 atau email kepada info@123.com.bn secara online melalui aplikasi Mudah Alih Transport BN dan melalui laman sesawang rasmi kerajaan www.gov.bn. Inisiatif berkenaan adalah sebagai salah satu tindakan jabatan dalam sama-sama berusaha menangani dan mengurangkan jangkitan COVID-19 di samping menyahut seruan agensi-agensi yang berkenaan dalam mematuhi penjarakan fizikal dan sosial. Talian Darussalam beroperasi 24 jam dan orang ramai boleh membuat panggilan pada bila-bila masa. Salah satu daripada usaha JPD ialah untuk mengadakan satu proses di mana untuk memastikan penjarakan di antara orang ramai sama berkumpul dan sebagainya di jabatan ini, di mana kami mengadakan satu proses drive-thru. Drive-thru ini dikendalikan dengan 2 jalur, di mana jalur pertama ialah untuk orang ramai menghantar permohonan-permohonan diorang secara Dropbox. Katani meninggalkan permohonan Katani di satu
satu laluan yang dikhususkan mana orang ramai menghantar permohonan kepada JPD dan JPD akan memproses secara back end saja, back end kebelakangan. Manakala yang satu lagi jalur itu adalah merupakan jalur di mana ianya adalah bagi tujuan orang ramai mengambil permohonan-permohonan yang sudah diproses. Dalam pada itu juga sebenarnya orang ramai boleh memohon permohonan-permohonan mereka melalui talian Darussalam 123, di mana talian Darussalam 123 akan menjadi perantara di antara orang ramai dengan pihak JPD, dan permohonan-permohonan itu apabila diterima daripada orang ramai melalui talian Darussalam 123 akan disampaikan kepada JPD, dan pihak JPD akan memproses secara back-end. Dalam pasal itu dikembalikan kepada orang ramai melalui talian Darussalam juga untuk mengambil dan sebagainya. Di kesempatan ini juga pihak jabatan ingin mengucapkan setinggi penghargaan dan juga terima kasih di atas kepahaman dan kerjasama orang ramai semasa pelaksanaan inisiatif yang telah jabatan buat ke arah untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan bersama. Dalam pada itu juga pihak jabatan ingin menggalakkan atau menyarankan orang ramai untuk menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan secara atas talian ataupun online demi memastikan penjarakan sosial. Sebelum menghadapkan permohonan bagi mana-mana perkhidmatan, orang ramai dinasihatkan untuk memastikan syarat-syarat permohonan dipatuhi, maklumat dikemaskini serta dokumen yang diperlukan teratur dan disertakan jika diperlukan. Sebarang borang permohonan dan maklumat lanjut mengenai tata cara memohon dan pandu lalu bagi perkhidmatan-perkhidmatan JPD boleh didapati dan dibuat turun dari laman sesawang JPD. Lebih 160 buah keluarga yang memerlukan serta mereka yang masih menjalani pengasingan diri di seluruh negara menerima sumbangan makanan hari ini. Dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan sebagai sebahagian daripada inisiatif sukarelawan belia, 10 orang belia menghulurkan tangan mengagihkan makanan berkenaan. Melalui acara ini memberikan para belia peluang untuk mereka yang menghadapi kesukaran terutama ketika situasi negara masa ini. Setelah 14 hari mengasingkan diri di pusat pengasingan sementara di beberapa buah hotel dan hostel di negara ini, para pelajar seberang laut seperti Mesir telah menamatkan tempoh pengasingan mereka hari ini. Kru RTB Mojo sempat berkunjung ke salah satu tempat pusat pengasingan di Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengeran Anak Hajah Saleha, Kampung Katuk. Laporannya bersama Azizi Ahmad. Tempoh pengasingan para pelajar seberang laut, para sukarelawan Barisan Hadapan telah memberikan khidmat yang terbaik agar mereka yang menjalani tempoh pengasingan berasa selesa. Lebih 60 orang sukarelawan terdiri daripada pegawai dan kaki tangan Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Program Khidmat Bakti Negara serta Persatuan Pengakap telah bekerjasama dalam memberikan khidmat bagi setiap mahasiswa dan mahasiswi mengikut shift yang ditetapkan. Sukarelawan-sukarelawan inilah daripada mengantar makanan, kalau ada parents mengantar barang, and then alhamdulillah kalau di hotel kali dapat ditelepon kali bilik ke bilik. So what we do, kami buat WhatsApp group
bersama dengan student ini 61 orang. Paling manisnya satu kerjasama. Actually dalam situasi macam mana ni yang tani hikmahnya tu yang dapat kami tani lihat kerjasama daripada semua pihak lah. Sebab and then kami as satu keluarga. Pertemuan bersama ahli keluarga buat pertama kali setelah menjalani tempoh pengasingan adalah saat yang ditunggu-tunggu. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang menjalani pengajian di luar negara. Perasaan gembira dan terharu jelas terpancar di wajah mereka sebaik bertemu dengan kedua orang tua. Bagi para ibu bapa, hanya ucapan syukur mampu mereka ungkapkan. Bagi pihak ibu bapa mengucapkan terima kasih juga kepada Kementerian Al-Hifz Agama, Kementerian Kesihatan dan juga frontliner yang telah memeduli anak-anak kami semasa diorang di sini. Dan semua yang menyumbangkan berupa makanan dan minuman. Perasaan amat gembira dan rasa terharu juga dapat jumpa anak hamba di sini. Masa di rumah sekarang kami akan membuat self monitoring pada diri anak saya dan selama 14 hari lah dan insyaallah kami akan memantau ke dia sepanjang pengasingan dirinya juga. Beberapa orang mahasiswi mengongsikan pengalaman sepanjang berada dalam tempoh pengasingan. Alhamdulillah, they are very nice, like 100% very nice lah. Dorang treat us well, very well. Thank you to the frontliners yang menjaga kami dari kami balik dari Mesir sampai ke sini, and dorang jaga kami the best lah. Happy dan sabarkan jumpa family lah. Dan dorang baik pulang. Dorang friendly lah juga. Dorang buat macam kami ini keluarga macam. Meskipun sudah menamatkan tempoh pengasingan, namun para pelajar perlu mempraktikkan penjarakan sosial dan sentiasa memata-matai kesihatan mereka. Melalui langkah tersebut, kita berharap negara Brunei Darussalam dapat mengurangkan lagi impak dari COVID-19 dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Laporan Azizi Ahmad untuk Berita RTV.